kerinduan ayah dan bunda. Segala juada disediakan, mengharap pulangnya anak yang tersayang. Usaha pekan hati orang tua. Indahnya beraya di desa, kaya dan miskin sama meraihkan, mengikut kemampuan diri sendiri, bergembira. Kunjung mengunjung wajib amankan, bertukar juanda tanda berjiran. Sebuah desa bagaikan bersaudara, oh seronoknya. Teruskan amarah desa di kota, kunjungi jiran di hari raya. Kesibukan kerja bukannya alasan kita beraya selama sebulan. Alhamdulillah. Itu dia Sembang Sahur untuk malam ini dimulakan dengan persembahan daripada Dipotera. Ya, itu dia band Polis Tentera Ya, betul. yang bersama dengan kita. Tapi kan Daya Bakar, Ya. saya dapat lihat tadi apabila kita menyanyikan lagu-lagu raya ni, kan kebiasaannya kita rasa macam gembira, teruja, kita rasa macam yalah teruja, kita sesenyum kan. Ya. Tapi dah namanya tentera, Ya. Daya, saya nampak tadi bila tentera tu dia tegas, bila orang lagu raya, Ya. orang gembira kan dia. Jangan main-main. Jangan main. Itu permulaan sahaja. Itu permulaan. Okey, Ah. kalau minggu lepas kita bersiaran di Sekolah Kebahasaan Session 24 Shah Alam Ya. dan Sembang Sahur. Pada malam ini kita bersiaran di Di mana tuan-tuan dan puan-puan kita berada di pusat latihan Kor Polis Tentera Diraja Pulaport. Boleh beri tepukan pada kamu semua. Sebenarnya kami tim Sembang Sahur sangat berbesar hati untuk berada di sini. Betul. Kan. Dan kita saya bersama dengan dua tetamu yang sangat hebat, Masya Allah. Dan tentunya anda semua tidak boleh ke mana-mana sambil-sambil moreh itu, sambil-sambil tu menonton kami. Betul. Sebab hari ini kita akan berdiskusi ataupun bercerita tentang suatu perkara yang kita bakar rindui, iaitu kalau bulan Ramadan ni kita akan ingat, ya Allah, rindunya Ramadan. Ya. Jadi Ramadan ni bermakna atau tidak untuk anda, untuk Fadli atau untuk saya? Itulah yang kita akan ceritakan hari ini. Ya, kita bercakap tentang Ramadan bermakna dan saya setujulah apa yang Dayah katakan kan, sebab kita ni berada daripada 28 Ramadan kan. Ya. Tinggal beberapa hari saja lagi untuk kita nak melabuhkan tirai Ramadan. Ada dua lah yang mungkin perasaan yang kita boleh gambarkan kat sini. Satu perasaan yang hiba, sedih apabila kita terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada Ramadan, dan salah satu lagi untuk kita menyambut kemenangan. Betul, Dan setuju. setiap daripada penonton-penonton, saya pasti untuk Ramadan tahun ini ada makna yang tersirat, ada pengalaman-pengalaman yang mungkin kita boleh kongsikan bersama dengan semua yang berada dekat sini. Baik, seperti yang saya dan Fadli janjikan tadi, kita ada dua tetamu istimewa dan saya sangat berbesar hati untuk memperkenalkan tetamu kita yang pertama. Kita bersama dengan Major General Anwar bin Abdul Wahab, itu Panglima Division ke-4 Infanteri Malaysia. Berikan tepukan. Dan tentunya di sebelah Panglima, Ustaz Zarifi. Ustaz Zarifi. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Kebiasaannya Ustaz Zarifi berada di bahagian luar dahulu. Baru kita jemput ke dalam. Kan? Tapi apapun kita nak ucapkan terima kasih juga kepada mereka yang berada dekat sini. Sudah pastinya kita dah mengalulukan kedatangan Panglima 11 Brigade dan juga isteri, Panglima 12 Brigade dan isteri, pengarah KPTD dan isteri, dan warga Pulaport, Pulaport, tentera darat dan juga penuntut yang berada di sini, Dayah. Mungkin boleh kita dengarkan suara sedikit. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Itu dia. Luar biasa tentera. Luar biasa. Baik, Panglima. Assalamualaikum Panglima. Waalaikumsalam. Apa khabar Panglima? Saya baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana puasa Ramadan tahun ini, Panglima? Wah, puasa Ramadan tahun ini amat bermakna pada saya sebab tahun ini saya dapat berpuasa bersama dengan keluarga di tanah air. Alhamdulillah. Tahun lepas saya telah ditugaskan untuk berada di Thailand.
untuk belajar, sambung belajar lebih kurang macam itulah. Jadi sepanjang bulan Ramadan tahun lepas saya berada di Bangkok, Thailand. Dan hanya boleh berinteraksi dengan keluarga pakai aplikasi WhatsApp online. Tapi tahun ni saya dapat berpuasa bersama dengan mereka di sini. Dan juga bersama dengan warga tentera darat di bawah naungan 4 division lah. Baik, itulah dia pengorbanan ya seorang panglima. Betul. Dan juga semua warga tentera ya. Waktu tu sangat-sangat mahal dan berharga. Lagi-lagi untuk keluarga lah. Ustaz Zarifi. Ya, hari ni ceritanya Ramadan bermakna. Ustaz mungkin boleh kongsi dengan kami secara ringkaslah Ramadan bermakna ni apakah sebenarnya intipatinya Ustaz? Dayah, Afad dan Panglima. Sedar tak sedar penonton, malam ni kita dah berada pada malam ke-29 Ramadan. Maknanya berbaki kita berada di penghujung sangat-sangat dah Ramadan ini. Baru kita rasa malam pertama kita bersahur. Kenapa bermakna? Yang pertama para penonton, Ramadan telah mengajar kepada kita dalam hidup ini jangan lupa hubungan kita dengan Allah. Sesibuk macam mana kita pun jangan lupa ada hak-hak Allah yang mesti kita tunaikan. Secara ringkasnya, Alhamdulillah tahun ni Dayah, Afad ya. Yang pertama sekali Allah Ta'ala peringatkan kita. Mungkin kalau sebelum bulan Ramadan, kita nak puasa tu susah. Rasa penat, rasa letih, memang letih pun. Tapi Alhamdulillah, sedar tak sedar, besok masuk hari ke-29 kita berpuasa. Jadi maknanya puasa ni satu amalan yang boleh bawa kita ke syurga. Dan yang kedua, Allah peringatkan kepada kita dalam hidup ni, jangan jauh dengan masjid. Jangan jauh dengan surau. Kalau jauh dengan masjid dan surau, maknanya kita menjauhkan diri daripada rahmat Allah. Ya, itulah sedikit kan Dayah kan. Sebagai permulaannya kita bercakap tentang Ramadan bermakna dan kita nak berhenti berehat Dayah. Sebab selepas ini saya nak tanyakan kepada Panglima lah. Sisi lain. Kita nak tanyalah mungkin pengalaman berpuasa ketika mungkin zaman kanak-kanak. Ni mungkin ramai di antara anda yang berada kat sini nak tahu ni. Mungkin Panglima tidak kongsikan bersama dengan para pegawainya. Kita akan kongsikan selepas ini untuk waktu ini Dayah. Ya, jadi kita akan berehat sebentar. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Sembang Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Fazli bin Jamal daripada Pusat Latihan Korps Polis Tentera Diraja ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri maaf zahir dan batin kepada ahli keluarga saya yang berada di Johor dan Perak. InsyaAllah pada hari raya nanti saya akan beraya di Johor. Mak nantikan kepulangan Alung nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pegawai Orang 1 Irmantino Ismail dari Pusat Latihan Korps Polis Tentera Diraja, berkhidmat selama 23 tahun dan telah berada di sini selama 8 tahun. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada kedua ibu bapa saya yang berada di Felda Perun 7 Kemas Negeri 9. Nantikan kepulangan saya pada Hari Raya pertama. Saya Major Nur Ain binti Sulaiman daripada Pusat Latihan Korps Polis Tentera Diraja ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada warga Tentera Darat, warga Korps Polis Tentera Diraja, tidak lupa kepada warga Pusat Latihan Korps Polis Tentera Diraja dan keluarga tercinta yang berada di Seremban 2 Negeri 9. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya Pegawai Orang 1 Aziz bin Arfa, berasal daripada Tawau Sabah yang berkhidmat di Kem Genting Kelang, Pusat Latihan Polis Tentera dan telah berada di Kuala Lumpur ni selama 18 tahun, tak pernah balik beraya di kampung. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya buat keluarga yang jauh di sana dan di mana juga berada. InsyaAllah tahun hadapan saya akan balik beraya di sana. Saya Sajad Muhammad Najib bin Muhammad Ridwan dari Pusat Latihan Korps Polis Tentera Diraja mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri maaf zahir batin kepada kedua ibu bapa saya yang berada di Perak, di Kedah dan tidak lupa juga kepada Malbat Des 3 dan Intek 153. Selamat Hari Raya Aidilfitri maaf zahir dan batin. Kami dari Pusat Latihan Korps Polis Tentera Diraja ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri maaf zahir dan batin. Saya Lieutenant Colonel Muhammad Asmadi bin Haji Ahmad dari Pusat Latihan Korps Polis Tentera Diraja ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri maaf zahir dan batin kepada semua warga Angkatan Tentera Malaysia, tidak lupa kepada ibu dan adik-beradik di Masjid Tanah Melaka serta keluarga mertua di Temerloh Pahang serta juga kepada isteri dan juga anak-anak tersayang. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kembali bersama kami dalam Sembang Sahur. Apa khabar warga Pulau Pot?
Wah, itu dia. Kalau dengar suara, dalam baik-baik tempat kami pernah pergi, ini suara yang paling tegas dan bersemangat. Nampak tak ketegasan dekat sini kan? Tapi kalau bercakap tentang ketegasan ni, ramai di antara kita, Daya, ni kawan-kawan saya lah, khususnya wanita-wanita kan. Okey, silakan. Ada juga di antara wanita-wanita ni yang gemarkan lelaki-lelaki yang beruniform. Oh, baik. Lebih-lebih lagi kalau memakai pakaian seragam tentera. Contohnya kawan saya kat sebelah ni lah. Bertemu jodoh. Saya. Bertemu jodoh pun dengan tentera juga. Masya Allah. Ya, betul. Apa yang istimewanya tentang tentera ni? Masya Allah. Macam tiba-tiba kan. Tanya soalan dekat saya jadi macam nervous pula. Yang istimewanya sebenarnya mereka ni luar biasa bagi saya. Setiap tentera mempunyai satu tanggungjawab atau amanah. Dia bukan bertugas sekadar kerja. Dia ada amanah, tanggungjawab dan cinta pada negara. Begitu. Jadi bercerita tentang pengorbanan, cinta kepada negara dan sebagainya. Kita nak tahu sisi yang berbeza sedikit daripada Panglima kita. Panglima. Okey, nak tahu juga ya. Mungkin boleh ceritakan dengan kami. Pengalaman dia mungkin mencuit hati yang tidak boleh dilupakan sewaktu berpuasa Ramadan waktu kecil dulu. Terima kasih atas soalan tu. Jadi sebelum saya menjawab soalan ni, izinkan saya gunakan ruang ni untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak TV3, Media Prima kerana bagi ruang dan peluang untuk menjemput kami hadir dalam program Sembang Sahur ni. Satu program yang amat pada saya bagus dan bermanfaat kepada semua. Jadi berbalik pada soalan tu tadi, saya ingin kongsilah pengalaman saya sebagai kanak-kanak berpuasa. Tahun pertama saya puasa adalah masa saya darjah 1, umur 7 tahun. Jadi pada masa tu kita tahu yang puasa ni tak boleh makan, tak boleh minum kan. Jadi tapi sebenarnya kita tak berapa faham. Tak boleh makan, tak boleh minum ni macam mana sebenarnya. Jadi masa puasa yang pertama tu saya tak berani nak telan air liur. Tak berani nak telan air liur. Jadi air liur tu sentiasa keluar kan, betul kan? Batal lah. Jadi takut batal. Jadi kita kemam dalam mulut. Bila kemam dalam mulut, bila dah penuh, cakap dengan cikgu, cikgu pergi bilik air. Dah pergi bilik air sebab nak buang air liur tersebut. Tapi sebenarnya pasal kita tak faham. Hukum puasa tu kita tak faham. Jadi bila cikgu selalu tengok, kenapa kamu selalu pergi bilik air? Saya nak buang air liur cikgu, takut batal puasa. Salah tu. Kan? Salah tu. Dia kata, puasa ni air liur tak apa. Yang tak boleh tu ambil air segelas, terus minum go-go-go. Yang tu tak boleh. Yang tu batal puasa. Jadi secara tak langsung kita belajar daripada kecil. Sebab tu puasa ni macam Ustaz kata tadi kan, itu ada tanggungjawab kita kepada Allah. Allah tuntut puasa ni. Tapi kita kena tahu macam mana nak buat puasa tu. Kita kena hukumnya, kita mesti tahu. Selain daripada itu, masa puasa ni, masa yang seronok untuk anak-anak ni. Sebabnya, malam ada tarawih. Lepas tarawih, ada more. More makan semua sedap-sedap. Sebab orang akan bersedekah. Betul kan? Betul. Yang sedekah ni semua benda yang hebat-hebat lah kita kan. Sebab nak bagi sedekah, kita bagi yang terbaik. Jadi sebagai kanak-kanak, kita memang tunggu ni. Bila nak habis weekday ni? Kalau surau yang buat express 8.3, cepat sikit kan. So kita dah tahu dah, surau ni dia akan buat 8.3. Surau ni akan buat 20. Kita pergi surau 8 lah. Kan? Lepas tu habis more sini kita sambung dekat surau yang 23 ni tadi kan. 2 kali more. 2 kali more. 2 kali more. Kan. Kemudian masa tu juga kita nak jumpa kawan-kawan ni. Sebab bila kita habis sekolah, kita balik rumah, penat. Balik penat, kita biasalah kun faikun lah jawab dia kan. Macam ni lah. Kan? So, sampailah berbuka. Buka tunggu, tengok air tu berpeluh dalam jug kan. Warna merah, ada selasih. Bila nak buka ni? Mak kata, nanti lo sabar. Dengar radio. Sama tu dengar radio, dengar TV lah. Iaitu bila dapat masa berbuka tu, dapat minum air batu. Terasalah itulah itu yang paling puas hati sekali. Nikmat sekali air tu. Air segelas tu yang mula tu. Air segelas yang mula tu masuk budak kan. Kemudian yang lain tu kita pasang panjut tu malam. Kan? Main bunga api. Mucut. Masa tu mucung boleh lagi. Tahun 70-an dulu boleh lagi. Kemudian masuk 80-an tu dikurangkan sikit. Sekarang dah buka balik. Cuma kita berharap pesanan kepada semua warga tentera lah ya. Anak-anak yang main mucung tu perhatian. Jangan lepas, jangan biar. Sebab tahun ni tahun pertama dia orang dapat akses kepada mucung dan bunga api yang lebih banyak daripada sebelum ni. Kita kena kawal dia supaya tidak berlaku sebarang kecederaan. Betul Panglima. Sebab kebanyakan anak-anak ni dia tak faham sebenarnya.
ada mercun tu dia tak boleh pegang. Dia mesti baling. Jadi kita yang dewasa ni kena didik dia kata, oh yang ni jangan nak pegang kat tangan. Dah cucuk tu balik. Kalau patah bunga api jangan hala kat orang. Kena dia beritahu. Betul. So didikan tu penting. Ada jadi orang, didikan daripada awal, daripada kecil tu kan. Jadi sampailah ke besar. Jadi saya rasa pengalaman Panglima tu memang betul-betul mencuri hati lah sebenarnya. Ni pertama kali ni saya dengar ni. Saya pun sama. Tapi comel sebenarnya. Jangan terlalu elok nanti batal. Tapi tu waktu kecil dahulu lah kan. Itu pengalaman yang dikongsikan bersama dengan Panglima. Terima kasih Panglima. Sudilah berkongsi pengalaman masing-masing. InsyaAllah. Kan? Okey, jadi kita nak buka ruang dan juga peluang untuk warga Pulau Apot yang berada di depan saya sekarang ini untuk anda bertanyakan apa-apa saja soalan yang ingin diajukan kepada Ustaz Zarifi. Ada tak soalan yang nak diajukan? Ustaz Zarifi sedia ya? Kira ni tanyalah Ustaz ya. Ada Ustaz. Besok bagilah. Okey, kita ada seorang ni. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Pegawai Waran 2 Minadra binti Abbas dari Pusat Latihan Korps Polis Tentera Diraja. Ingin mengajukan satu soalan kepada Ustaz. Bagaimana cara ataupun tips supaya kita konsisten dalam mengaplikasikan ibadah di bulan Ramadan pada hari-hari biasa? Itu saja. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Saya minat sangat soalan tu. Okey, jawapannya puan dan betul sekalian, satu perkataan saja, istiqamah. Baik, cara untuk kita istiqamah ni para ulama sebut nombor satu, kita jangan terlampau ekstrim. Maknanya kita buat amalan tu biar nampak kecil, nampak sedikit, tapi dia berterusan. Itu yang lebih Nabi suka. Walaupun kecil tapi berterusan. Satu. Yang kedua, untuk kita istiqamah, amalan ni kita kena buat ramai-ramai. Maknanya kalau dalam sekeluarga tu, suami pembuat, isteri pembuat, anak-anak buat, contohlah kan. Kita dah puasa Ramadan alhamdulillah selesai, nanti nak puasa sunat 6 hari Syawal ni. Yang tu puasa 6. Yang tu memang betul-betul mencabar. Iyalah, rumah terbuka banyak sangat kan. Rumah Panglima lagi kan. Jadi kita kena plan betul-betul dan nak bagi semangat tu kena buat ramai-ramai. Afak, saya nak jawab soalan yang Panglima tertanya tadi, Ailio tadi kan? Okey. Kalau Ailio yang dalam mulut kita, betul, Panglima sebut tak batal. Yang kalau batal ni, contoh kita ambil gelas, kita ludah Ailio dalam gelas kan? Contohlah tinggi tu, kita ambil minum, tu batal. Tapi kalau dalam mulut kita, dan memang ni dibahaskan oleh para ulama. Jadi bila Panglima sebut tadi, sepanjang saya berceramah di seluruh Malaysia ni, Panglima, inilah kali pertama yang saya dengar pengalaman peribadi dari Panglima. Masya Allah, Panglima telah memberi ilmu kepada kita semua. Tepukan untuk Panglima kita. Alhamdulillah. Ilmu baru dan juga mungkin ada di antara penonton pun kadang-kadang kat rumah pun nak ajukan soalan yang sama juga. Kadang-kadang mereka pun rasa macam keliru kan, sama ada batal ataupun tidak. Dia keliru dan kita takut dia terus keliru sebab dia tak pasti kan. Jadi itu penting hari ini kita ada Ustaz Zarifi, kita boleh tanyakan soalan. Dan sebenarnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita ada satu segmen ni kalau dalam Sembang Sahur ni, namanya adalah Jom Masak. Jadi nak ajar macam mana nak buat biskut Black Forest. Dan ini dibawakan oleh Bluki. Macam baju awak? Saya lah biru ya. Apa kata kita sama-sama saksikan? Okey, jom. Assalamualaikum hai penonton, bertemu lagi kita dalam segmen Jom Masak dan anda bersama saya Chef Naim. Dan untuk episod kali ini saya akan masak menggunakan tepung Bluki. Dengan tepung Bluki, impian menjadi realiti. Jadi menu apa yang saya nak masak menggunakan tepung Bluki ni? Saya akan buat biskut, iaitu biskut Black Forest. Mungkin selama ni anda dengar Black Forest tu dia jadi sebagai kek, tapi sebenarnya kita boleh buat biskut juga. Dan bahan-bahan yang diperlukan semuanya ada kat depan ni. Yang pertama yang kita perlukan adalah kita punya coklat putih. Lepas tu saya ada juga kita punya cherry kering kat sini. Kita ada sedikit butter. Kita ada telur sebiji, vanilla essence. Okey, dan kita ada tepung naik sendiri. Kita ada juga sedikit cocoa powder dan juga kita punya gula halus. Jadi untuk resipi ni saya guna ni. Iaitu kita punya Bluki tepung naik sendiri. Sejak generasi dahulu lagi, Bluki adalah jenama yang boleh dipercayai. Dapat menghasilkan pelbagai jenis produk yang menarik dan lazat. Dan Bluki juga dapat memberikan kegembiraan kepada kita semua. Alright, jadi untuk langkah yang pertama, apa yang kita nak kena buat? Sebenarnya
untuk resepi buat biskut ni sangat mudah. Jadi anda boleh cuba buatlah untuk kita punya raya nanti kan. Yang pertama apa kita nak kena buat adalah saya akan pukul butter ni bersama dengan kita punya gula. Tengok dia butter ni cair ni sebab saya biarkan dia room temperature, paling sesuai untuk kita buat kita punya biskut. Baik, sekarang ni untuk langkah yang pertama bila kita nak buat biskut. Kita nak kena hancurkan ataupun kita nak kena sebatikan kita punya butter ni bersama dengan kita punya gula ni hingga dia jadi sebati. Masuk terus, okey, habiskan. Kita akan kacau ni. Okay, bila kita pegang tu nanti kita takkan rasa dia punya gula. Itu yang kita nak. Sebab itulah juga kenapa kalau kita nak buat baking, kita nak buat biskut, nak buat kek, kita kena guna gula custard ataupun gula yang halus. Okey, kacau-kacau sikit. Dan bagi saya lebih kurang macam ni pun dah okey dah. Okey, kita boleh masukkan bahan yang seterusnya, iaitu kita punya telur dekat dalam ni. Masuk sikit. Dan kita pupur dia bagi sebati. Alright, dan bila kita tengok dia dah sebati macam ni, kita boleh masukkan seterusnya bahan-bahan kering kita lah, sedikit demi sedikit. Okey, yang pertama saya akan masukkan adalah kita punya tepung. Mula-mula kita pakai whisk, lepas tu dah lama-lama nanti kita akan gaul pakai tangan. Alright, jadi bila kita tengok dia dah nak hampir kering macam ni, sekarang ni adalah masa yang sesuai untuk saya gaulkan dia menggunakan kita punya tangan. Kita punya serbuk koko. Okey, kacau sikit lagi. Dia akan jadi macam ni. Kalau butter tadi tu, kalau kita nak pakai mixer, kita boleh pukul dengan gula kita tu, tapi jangan terlampau sampai dia kembang. Okey, sebab kalau kita nak buat dough untuk biskut, dia akan lebih kurang macam ni, lebih mudah sebenarnya berbanding kalau kita nak buat kek. Alright, jadi bila dah tengok dia dah sebati macam ni, anda tengok gula pun dah tak ada rasa, butter pun dah sebati dengan tepung. Baik, tadi saya dah masukkan bahan kering iaitu kita punya cocoa powder dan sekarang ni kita akan masukkan cecair iaitu kita punya vanilla essence dari Star Brand. Yang ni memang sedap lah kalau kita nak pakai ni. Dan saya akan masukkan lebih kurang dalam 1 sudu kecil. Sekarang ni saya akan masukkan kita punya cherry kat dalam ni. Okey, dia macam mana yang kalau kita suka order kek tu kan, kek Black Forest tu, biasanya dia ada dia punya cherry dan juga dia punya coklat putih. Jadi kita satukan terus kat dalam ni. Okey, masuk dalam ni. Dan kita gaulkan lagi. Okey, bila dah masukkan bahan kering ni, kita jangan kacau dia terlampau, orang kata terlampau lama sangat sebab kita tak nak coklat ni cair. Okey, kita nak biarkan dia ada, orang kata macam ada tekstur. Bila kita gigit tu nanti kita akan dapat rasalah kita punya coklat putih tu. Alright, jadi dah siap. Inilah adunan saya untuk kita punya coklat Black Forest. Dan pastikan juga kita dah letak kita punya tray pembakar. Jadi kita ambil sikit. Okey, kemudian kita terus letak je ke atas. Tak perlulah kalau kita ada, kadang-kadang ada biskut tu jenis dia kita nak kena flatkan dia ataupun kita nak kena lepehkan dia. Tapi untuk resipi saya ni, biskut kita ni tak perlu. Kita biarkan dia tegak macam ni. Lepas tu nanti bila kita bakar dalam oven, dia akan cair sendiri ataupun dia akan jadi lebih lepeh. Dan sekarang ni saya akan buat semua sampai siap, sampai penuh kita punya tray pembakar ni. Kemudian kita boleh bakar dekat dalam oven yang kita dah siap panas. Okay, kita dah preheat dia siap-siap. Untuk bakar dalam oven, kita perlukan suhu 180 lebih kurang dalam masa 20 minit. Baik penonton, inilah dia resipi yang saya dah tunjukkan untuk episod kali ini, iaitu saya punya biskut Black Forest. Dan kini Bluki berwajah baru, memberikan kegembiraan kepada kita semua dengan menjanjikan kualiti dan dapat merealisasikan impian baking anda. Dengan tepung Bluki, impian menjadi realiti. Jangan lupa cuba. Saya, Pegawai Warren 1, Irman Tino Ismail dari Pusat Latihan Kor Polis Tentera Diraja ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga Kor Polis Tentera Diraja. Dan tak lupa juga kepada kedua ibu bapa saya yang berada di Felda Palung 7 Kemas Negeri 9 dengan ucapan nantikan kepulangan anda di hari mulia. Saya, Lieutenant Siti Hawa Zulaika binti Jaafar dari Pasukan 6 Kompani Kor Polis Tentera Diraja ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia Amnya dan warga Tentera Darat khasnya. Kepada yang pulang ke kampung, saya berharap semua selamat tiba ke destinasi. Saya, Kapten Afif Mustakir bin Mustafa. Saya, Kapten Muhammad Azri bin Wahasnan. Saya, Kapten Muhammad Nizam bin Rafi dari Pulaport ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.
Ya, itulah dia ucapan-ucapan raya yang telah pun diberikan oleh warga Pulapot. Ya. Kita nampak ada sedikit keceriaan lah. Okey, kita nak dengarkan sekali lagi lah untuk warga-warga Pulapot. Kita tengok sekarang jam dah 11.30. Ya. Kita nak dengarkanlah suara-suara mereka kat sini. Adakah mereka ni masih ada bersama kita? Ya, betul. Apa khabar Pulapot? Oh, baik. Saya rasa tu nak berdiri dengan suara tu. Gegar dia orang kita ni. Gegar. Ya, dan tadi kalau buat penonton yang mungkin alamak terlepas tengok yang tadi. Kita tengah berbincang tentang Ramadan yang bermakna. Betul. Kita bersama dengan Panglima, dengan Ustaz Zarifi dan kita juga dapat soalan. Dan katanya, warga Pulapot ni aktif. Aktif. Kita nak tanya soalan ke Panglima tapi kita dapat soalan daripada mereka. Mungkin kita boleh bukakan soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan? Silakan soalan untuk Ustaz Zarifi. Siapa nak ajukan soalan? Okey, silakan. Baik, silakan. Nampak tak? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Major Muhammad Azwan bin Salahuddin dari Pusat Latihan Kor Polis Tentera Diraja. Saya ada satu soalan kepada Ustaz. Bagaimana Madrasah Ramadan dapat membentuk perilaku seorang Muslim supaya kita menjadi seorang Muslim yang lebih berkualiti? Contoh dia Ustaz, kalau kita tengok orang yang pergi menunaikan haji, selepas dia balik haji tu kita akan nampak perubahan dari segi perilaku dan juga amal ibadah dia. So bagaimana dengan bulan Ramadan ni Ustaz? Terima kasih Ustaz. Masya-Allah, soalan Major Azwan kita dahsyat sekali. Baik, para penonton, antara tanda-tanda puasa kita ni diterima oleh Allah, nombor satu, kita ni selepas bulan Ramadan, kita istiqamah buat amalan kebaikan yang kita buat tu. Contoh, ulama kata nak tengok tanda aras kita istiqamah ataupun tidak, tengok puasa 6 hari sunat Syawal tu. Kita buat ke tidak? Jadi kita nak kita istiqamah, para penonton, selepas ini kita tanda dalam kalender siap-siap, kita selesaikan puasa sunat 6 hari Syawal, satu. Yang kedua, tanda puasa kita diterima, kita ni makin jadi orang yang lebih baik. Contoh, kalau sebelum ni salat 5 waktu tu ada tertinggal, subuh mungkin tertinggal, zuhur asar semayang, maghrib semayang, isyak tak semayang pula. Jadi selepas Ramadan ni sebab dah 30 hari, dah sebulan kita dilatih jaga semayang. Jadi selepas Ramadan pun kita dah jadi orang yang jaga semayang. 2. Nombor 3, kita banyak kebaikan yang kita buat. Panglima kan, contoh, kalau sebelum ni kita nak bangun pukul 4 pagi tu susah sangat. Kan susah nak bangun qiyamulan ni susah. Tapi alhamdulillah dengan asbab ada sahur, kan, kita boleh bangun pukul 4, 5 pagi. Dan sepatutnya memang pun dalam Al-Quran Allah Ta'ala puji orang yang sentiasa beristighfar pada waktu sahur. Jadi maknanya jadual orang Muslim, orang mukmin, dia akan bangun seawal pukul 4 pagi untuk bertahajud, untuk solat sunat taubat dan sebagainya. Maknanya jangan kita berhenti buat amalan-amalan kebaikan. Wallahualam. Ya, kita harapkan bahawa kita ni dapat kekal istiqamah ya. Istiqamah. Ya Ustaz, bukan saja di bulan Ramadan, malahan kita dapat teruskan di bulan-bulan yang seterusnya. Betul. Ya, bulan Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya. Ya, itu yang cabarannya sebenarnya kan. Dah bercakap tentang cabaran, Afad dan dengan saya daripada tadi bincang, kita nak tanya Panglima ni. Afad kan tak sabar kan nak tanya Panglima? Ya, saya nak tanya tentang cabaran berpuasa untuk seseorang yang bergelar sebagai seorang tentera ni. Seperti mana yang Panglima katakan, Panglima pun baru saja di Malaysia bersama dengan keluarga kan. Tetapi cabaran-cabaran tatkala berpuasa ni, apa yang mungkin kita boleh kongsikan bersama dengan penonton? Kita tahu bahawa sebagai salah seorang tentera, Panglima kan sudah pastinya mempunyai satu tugasan yang mencabar untuk menjaga ketenteraman dan sebagainya. Jadi mungkin boleh kongsikan tentang cabaran berpuasa ketika Ramadan sebagai seorang Panglima Angkatan Tentera ni. Ya, terima kasih atas soalan tersebut. InsyaAllah saya akan cuba kongsi pengalaman saya sendiri dan juga pengalaman kebanyakan orang yang ada dalam Dewan pada hari ini. Ya. Jadi sebagai seorang anggota tentera, walaupun kita melaksanakan tugas operasi di perbatasan, sama ada di daratan, di wilayah maritim atau di ruang angkasa sekalipun, sebagai seorang anggota tentera, ia akan menjadi satu cabaran pada kita disebabkan oleh kerana yang pertama sekali suasana itu sendiri. Suasana puasa itu, kita tak boleh makan, tak boleh minum. Tetapi penugasan kita tidak berubah. Okay? Penugasan itu tetap sama. Kalau perlu keluar meronda, kita kena ronda. Kalau ronda itu naik bot, naik jalan kaki, naik kapal terbang sekalipun, kita mesti laksanakan. Jadi cabaran di sini adalah untuk menentukan bahawa penugasan itu dilaksanakan dengan betul dan sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor cuaca di Malaysia. Faktor cuaca di Malaysia kita hampir dengan khatulistiwa ni, jadi cuaca kita agak panas dan terik. Ya. Bagi kami,
Tak makan tak apa. Tapi tak dapat minum ni. Almalum je lah, terutama yang untuk anggota tentera darat yang selalu istilah yang digunakan tu merenda. Merenda ni maknanya kita ronda dalam hutan. Bila kita merenda ni maknanya kita akan menggunakan banyak tenaga dan banyak menghasilkan peluh. Maknanya kalau kita tak jaga betul-betul, maka kita boleh kena dehydration. Jadi itu satu cabaran bagi kita untuk menentukan supaya tugas itu dapat dilaksana tapi kita juga tidak mengalami dehidrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, operasi di Malaysia ni kita boleh bagi pada dua bahagian. Di Semenanjung Malaysia dan juga di Sabah dan Sarawak. Kalau di Sabah itu banyak lebih kepada kawasan di kepulauan. Pulau-pulau kecil yang ada di sekitar negeri Sabah yang kita mesti duduki untuk menentukan tidak diceroboh oleh anasir-anasir yang kita tidak ingini. Kalau di pulau, cabaran dia sama juga, cuaca panas dan terik. Kalau dia nak ronda pusing pulau tu, kalau contoh Pulau Sipadan, Pulau Sipadan tu kita pusing setengah jam dah habis. Pulau tu tak besar. Tapi panas terik, kan? Pokok kelapa ada, nampak buah kelapa tu, alamak sedapnya air. Cabaran. Cobaan. Kemudian yang mana yang bertugas sebagai pengawal ataupun kita panggil sentri. Dia selalunya bertugas untuk tempoh 2 jam. Satu-satu masa. Dari tempoh 2 jam tu dia nak tentukan konsentrasi dia tu tidak tergugat. Sebab bila puasa selalunya makin matahari makin tinggi, mata kita pun makin malap. Jadi nak tentukan tu sangat tercabar yang tu. Tambah pula kena angin sepoi-sepoi bahasa ni. Tepi pantai, pulau, almaklum je lah. Kemudian saya juga ingin kongsikan pengalaman bulan Ramadan yang saya lalui semasa melaksanakan tugas operasi di luar negara. Secara khususnya di Afghanistan. Di Afghanistan pada tahun 2011. Pada 2011 ni, cabaran kat situ yang pertama sekali, kita memang dalam situasi perang, konflik. Kemudian, puasa pada masa itu pada musim panas, bulan Julai. Bila puasa musim panas ni, tempoh puasa dia tu panjang. Waktu subuh masuk pukul 3.30 pagi. Awal je. Awal, mana sahur kena siap, kena settle sebelum 3.30. Nak berbuka nanti, dekat pukul 9 malam. Baru masuk waktu berbuka 9 malam. So tempoh puasa yang paling panjang pernah saya lalui lah. Dan yang menjadi cabaran sebab kita duduk bersama dengan markas International Security Assistance Force di Kabul. Jadi kebanyakan yang di situ adalah tentera-tentera daripada negara NATO yang kebanyakannya non-Muslim, kecuali daripada Turki. Kemudian ada kontinjen daripada Pakistan. Jadi elemen kita sangat kecil. Jadi komuniti kita kecil. Jadi bila kita tengok dia orang semua boleh minum air, boleh makan, kan? Kita sabar, kita kena puasa panjang, sabar. So sangat mencabar disebabkan oleh masa itu. Sama juga dengan trup kita yang bertugas di bawah misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan. Yang sama masa sekarang ni, yang masih ada sekarang ni, yang Malbat 850 10. Jadi diorang pun menghadapi situasi yang serupa. Pelaksanaan operasi itu takkan berhenti. Dia kena keluar ronda, petugas pengawal dan tugas-tugas termasuk dengan tugas-tugas lain. Jadi benda itu seolah-olahnya macam hari biasa. Cuma bezanya dalam bulan Ramadan. Jadi nak menentukan bahawa tugas juga dapat dilaksana dengan sempurna, puasa juga dapat dilaksanakan dengan sempurna. Nak dapatkan keseimbangan itu. Nah, itu satu cabaran. Dan sebagai seorang tentera kan, dia harus kekal berdisiplin kan. Kiranya tak mudah tergoda lah dengan sebarang godaan. Ya, betul. Dan ini mungkin hanya berapa persen sahaja cerita tentang Ramadan dan juga perlumadan tentera yang mungkin bertugas di bulan Ramadan Mungkin kita tak berapa boleh nak faham sangat, tapi inilah kebenarannya. Bukan mudah Jadi tabik hormat kepada semua tentera dan juga yang bertugas untuk negara. Dan Fazli, awak kata ada nak kongsi lagi pasal bisnes kecil-kecilan, bisnes apa ni? Ini kita nak bawakan untuk anda segmen Singgah Sahur. Ini bisnes kecil-kecilan yang dibawakan untuk anda daripada Blue Key. Ini kita bersama dengan Daya Aiman di Semenyih. Okey, jom kita saksikan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Singgah Sahur. Hari ini saya berada di Semenyih. Kita nak singgah di satu rumah akak ni, berhenti kerja buat bisnes kuih dekat rumahnya. Bisnes meletup. Dengar kata kuihnya sedap. Jom kita terjah rumah kakak ni.
Sejak berlakunya pandemik COVID-19, ramai yang hilang pekerjaan akibat sektor ekonomi yang terjejas. Nur Azlina Abdul Rahman, 48 tahun, sebelum ini bekerja sebagai pegawai kaki tangan di sebuah bank. Namun Azlina tekad untuk berhenti bekerja dan meneruskan perniagaan kecil-kecilan seperti kuih serta kek hanya dari rumah. Kak Ina, Suti, pelawak kita datang rumah Kak Ina ni, sedap dapat makan kek Kak Ina. Tapi kita tertanya jugalah Kak Ina, daripada mana dapat idea ni, tercetus idea nak buat bisnes kecil-kecilan ni Kak Ina? Saya sebenarnya suka tengok MasterChef. So bila dah tengok MasterChef tu rasa excited, why not, nak cubalah nak macam tu. So memang cubalah belajar. So dari situ pergi kelas. And then start konon-konon baking sendiri-sendiri, bagi jiran-jiran. So bila dah diorang rasa tu, diorang nak order. So excited lah, Alhamdulillah. Yelah. Buat seorang-seorang ke dengan anak-anak ke dengan sendiri? Sendiri je. Biasa kalau macam juadah raya ni kan, apa di antara juadah yang menjadi kegemaran peminat-peminat cookies dan juga kuih raya ni, Kak Ina? Selalunya Kak Ina jual cookies, untuk fokus untuk hari raya cookies. Lepas tu bila dah dekat raya tu jual macam kek, brownies. So benda tu selalunya bulan puasa tu Alhamdulillah memang cookies tu daripada awal puasa sampailah raya tu. Biasa kalau macam tempahan ni kena buat seawal bila tu? Oh, selalunya saya buat waktu bulan puasa. Oh, bulan puasa. Saya tak buat awal-awal sangat. Tak adalah macam dah sangat bisnes ni, baru je nak start growing. Lah kita buat benda raya, bukan buat baju raya. Okey. Jadi Kak Ina, pastinya ada sedikit kata-kata semangat yang nak diberikan kepada peniaga-peniaga kecil kat luar sana yang orang kata baru nak mula, macam Kak Ina dulu kan, sikit-sikit bagi orang rasa baru nak bisnes, bagi orang pula alamak. Okey, ada kata-kata semangat kepada penonton-penonton kita Kak Ina? Berani mencuba, lepas tu jangan kedekut untuk sedekah. InsyaAllah. Jangan takut untuk sedekah, sebab apa? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlif. Siapa yang menginfakkan, maka Allah akan ganti balik apa yang diinfakkan. Jadi terima kasih kepada Kak Ina. Moga memberi inspirasi kepada penonton-penonton di luar sana. Baiklah, pada hari ini kita bersama dengan penaja kita, Blue Key. Dengan tepung Blue Key, impian menjadi realiti. Terima kasih Blue Key kerana menaja rancangan kita pada hari ini. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada tuan rumah, iaitu Kak Ina dan juga Abang Hadi, kerana pelawak kita datang. Oh, kenyang kita makan tadi kan. Nanti ajaklah lagi. Itu dia. Jadi kita dengan tanda terima kasih kita pada hari ini, Blue Key nak berikan sedikit cendera hati kepada Kak Ina dan juga Abang Hadi. Jadi saya nak persilakan wakil pada Blue Key untuk memberikan sedikit cendera hati dengan telepon Blue Key, impian menjadi realiti. Itu dia, Blue Key kini berwajah baharu, memberikan inspirasi kepada seluruh pengguna baking, menjanjikan kualiti dan pelbagai guna, merealisasikan impian baking anda. Dengan tepung Blue Key, impian menjadi realiti. Sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'ahum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Sejak generasi nenek moyang kita, Blue Key adalah jenama yang dipercayai untuk memberikan tepung yang berkualiti tinggi. Tepung ini dapat menghasilkan pelbagai jenis produk yang menarik dan lazat. Dengan itu, tepung Blue Key selalu membawa kegembiraan kepada kita semua. Tepung Blue Key yang paling digemari ramai ialah tepung naik sendiri Blue Key, disebabkan ianya diproses daripada gandum berprotein rendah yang terpilih. Dengan tepung Blue Key, impian menjadi realiti.
Saya Sarjana Raziani Rawati binti Atan. Saya Staf Sarjana Supervisor binti Muhammad Zainul. Saya Peperdira binti Daud ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bye. Assalamualaikum. Saya Ustaz Sarjana Muhammad bin Hikmat dari Cawangan Penyiasatan Pusat Latihan Kor Polis Tentera Diraja ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada keluarga saya yang berada di Skudai Johor Bahru. Tunggu kepulangan saya. Kami mewakili Kor Polis Tentera Diraja ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya Major Nur Syahidawati binti Abdullah Stani dari Pusat Latihan Kor Polis Tentera Diraja ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan kami masih berada di sini di Pulau Pot. Semua boleh berikan sorakan paling gemuruh sekali. Masya Allah. Walaupun kita ni kira lagi sikit je dah dekat pukul 12 malam tapi masih bertenaga, masih bersemangat dan tentunya terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami. Jadi saya dan Fadli tadi kita rasa sangat teruja bila dengar cerita Panglima tentang bagaimana agaknya tentera di bulan Ramadan, pengorbanan mereka bukan sahaja di Malaysia, di luar negara juga. Itu pengalaman yang dikongsikan bersama dengan kami pada malam ini. Dan untuk kawan-kawan anda yang berada di rumah, kita masih lagi bersama dengan tetamu dengan kita yang cukup istimewa. Kita bersama dengan Major Jeneral Anwar bin Abdul Wahab, Panglima Division ke-4 Infanteri Malaysia ataupun 4 Division ya. Panglima, kita nak bercakap tentang kejap. Asyik saya je tanya soalan. Dengan cerita je macam Panglima pun ada soalan yang nak diajukan kepada Ustaz. Panglima nak tanya saya ni. Saya pun teringat. Kita kira pas beginilah, kita pas begini. Berdebar saya ni. Ini lagi mencabar Ustaz. Betul, mencabar ni. Terima kasih kerana bagi ruang pada saya untuk bertanya. Ustaz, saya ada satu soalan ya. Jadi saya berharap agar Ustaz boleh bagi pencerahan kepada soalan saya ni. Sebab saya juga sedia maklum bahawa ada juga hadis Rasulullah yang menyatakan bahawa puasa ini akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi saya berharap Ustaz boleh bagi sedikit pencerahan supaya konsep itu tidak disalahertikan. Terutamanya oleh anggota tentera itu sendiri dan juga kepada semua masyarakat yang menyaksikan program ini pada malam ini. Ya. Okey, Panglima, hadis tu Nabi sebut man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman, mana syarat nombor satu? Iman kepada Allah. Puasa dia ni bukan nak menunjuk kepada orang tapi kerana Allah. Yang kedua wahtisaban. Dia mengharapkan redha Allah. Allah Taala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Baik. Dosa yang apa? Apa kategori dosa ni? Okey, dalam hadis ini maksudnya yang diampunkan dosa ialah dosa-dosa kecil kita. Dosa-dosa besar tetap kita kena taubat, minta ampun kepada Allah dan kita berazam tak ulang, tak nak buat lagi dosa tersebut. Dan yang kedua, betul apa yang Panglima sebut, maknanya kita jadi orang baik ini bukan setakat dalam bulan Ramadan. Maknanya Ramadan ini sebagai pentas ataupun kem latihan. Macam Pulau Pot lah kan. Maknanya kita masuk Pulau Pot, kita masuk camp dan selepas itu 11 bulan Syawal dan sebagainya kita akan membawa kekuatan Ramadan inilah dalam hidup kita. Daya. Afad. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Ustaz atas pencerahan Panglima dengan jawapan tu. Ya, sekali alhamdulillah. Pada saya alhamdulillah dan saya harap kepada semua penonton yang ada di Dewan Pulau Pot pada malam ini dengar penjelasan daripada Ustaz tadi dan berharap sampaikan kepada rakan-rakan yang tak ada di sini. Ya. Mana-mana yang dah balik bercuti peringkat pertama sampaikan pada mereka supaya konsep Ramadan mengampunkan dosa itu tidak disalahertikan. Tidak bermaksud sebelah bulan yang lain tu kita boleh buat dosa ikut suka. Tak ada. Itu salah. Konsep itu salah. Jadi dengar sedikit daripada mulut Ustaz. Sebab kalau mulut Panglima nanti mungkin dia kata betul ke Panglima nak cakap ni. Kan? Tapi daripada Al-Fadhil Ustaz dah bagi pencerahan. Jadi kita ucap terima kasih Ustaz. Sama-sama Panglima. Alhamdulillah. Macam pengacara Panglima. Saya macam diam je. Macam okey Panglima. Boleh teruskan lagi Panglima. Ada soalan lain? Takkan itu jelas. Okey, jadi mungkin sekarang Fazli pula boleh tanyakan soalan ke Panglima pula ya? Kita nak tanya soalan kepada Panglima lah. Okey, Ustaz pula ada soalan ke? Afal lah. Kita dapat. Okey, kita nak tanya tentang, kita tahu bahawa tugas salah seorang anggota tentera ini menjaga kedaulatan, keselamatan negara. Jadi kalau kita nak menjelang perayaan ini, apa mungkin keutamaan tugas tentera darat ketika menjelang perayaan nanti?
Terima kasih atas soalan tersebut. Ya. Jadi bagi menjawab soalan ini, yang pertama sekali saya kena acknowledge. Ya. Peranan dan tugas-tugas semua pasukan keselamatan dalam Malaysia. Bukan setakat Angkatan Tentera, tentera khususnya, kepada yang lain-lain. Polis, maritim, bomber dan sebagainya. Sebab mereka juga akan melaksanakan tugas yang sama pada dalam masa ruang lingkup yang sama, waktu lebaran. Jadi bagi tentera darat, keselamatan negara ini merupakan satu benda yang sangat penting pada kami. Very close to our heart. Satu tugas yang sangat murni. Yang kami memang pegang dan kami junjung selagi nyawa di kandung badan. Jadi kita, tentera darat memang sentiasa melatih. Dan kita menentukan bahawa tahap kesiagaan pasukan-pasukan kita yang terutama yang bertugas di perbatasan ni, kepada tentera darat, perbatasan daratan. Sama ada sempadan Malaysia-Thailand, Malaysia dengan Singapura, ya, walaupun ada dipisahkan itu. Dan juga di sebelah Malaysia Timur, Sabah, Sarawak dengan Indonesia. Jadi mereka sepanjang masa akan sentiasa dalam keadaan siap siaga, tahap kesiagaan yang paling tinggi. Itu janji kami pada rakyat Malaysia. Ya. Dan saya berharap rakyat Malaysia semuanya mendoakan kesejahteraan kepada kami anggota tentera, khususnya yang berada di perbatasan dan juga yang berada di kawasan operasi di luar negara, buat masa ini di Lebanon dan juga beberapa misi di sebelah Afrika. Ya. Saya berharap sangat bagi tuan-tuan dan puan-puan, rakyat Malaysia di seluruh negara mendoakan kesejahteraan mereka dan juga kesejahteraan keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan di belakang. Ya. Saya berharap itulah, insyaAllah. Amin. Panglima pun tak dapat cuti ya? Saya sebagai Panglima ni cuti tu priority last. Ya. Saya perlu pastikan bahawa semua pegawai dan anggota saya berada dalam keadaan selamat dan melaksanakan tugas di mana yang dia arahkan supaya keselamatan negara yang kita cintai ini sentiasa dipelihara. Masya Allah, baik. Jadi mungkin Ustaz Zarifi selepas kita mendengar perkongsian yang bagi saya membuatkan kita celik jiwa, celik mata dan celik minda tentang pengorbanan seorang tentera. Jadi mungkin Ustaz Zarifi boleh kongsikan sedikit tentang betapa besarnya pengorbanan dan betapa mulianya pengorbanan seorang tentera untuk memberi semangat kepada semua. Ya. Para penonton, kita sebagai orang awam, ya, pada malam hari kita boleh tidur lena, kan, kita boleh buat apa saja. Jangan lupa di belakang kita ada pengorbanan anggota tentera yang berjaga malam, yang berkorban untuk kita semua. Jadi kepada rakan-rakan anggota, tuan-tuan dan puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, khairun nas anfa'uhum lidnas. Sebaik-baik manusia itu ialah orang yang paling banyak buat baik kepada orang lain. Jadi rakan-rakan, teman-teman, para anggota sekalian, kalian berada pada jalan rezeki yang halal, jalan rezeki untuk berbakti. Maknanya habuan dunia kita dapat dan habuan akhirat juga kita dapat, insya-Allah. Insya-Allah. Dan saya tengok di atas bahu Panglima, ya, Allah Muhammad, ya. Itulah yang kita sandang. Maknanya itulah maknanya tanggungjawab agama. Jadi bila kita sebut gitu dah, ya, orang mungkin pandang nak jadi orang yang berjuang di atas landasan agama ni, mungkin orang nampak ustaz di pentas ceramah saya. Tidak. Maknanya semua orang boleh buat kerja-kerja agama, termasuklah rakan-rakan anggota. Kami doakan kalian semua terus diberikan kekuatan. Amin ya Allah. Amin. Dan saya ambil peluang juga lah, sebagai seorang isteri tentera Panglima dan cukup berbesar hati untuk berada di sini, di Sembang Sahur. Salam sayang kepada semua ahli keluarga, isteri-isteri, anak-anak yang mereka selalu sebut mereka ini adalah mereka yang selalu ditinggalkan. Tetapi bagi saya sebenarnya anda juga terlibat dalam perjuangan ini dan semoga kalian sentiasa dirahmati, dilindungi dan juga diberikan ganjaran pahala yang sangat-sangat tinggi atas kesabaran. Jadi marilah kita semua sama-sama berdoa supaya dalam Ramadan ini kita semua dapat mengangkat dan juga menghormati pengorbanan seorang tentera dan juga keluarga mereka. Ya, insya-Allah. Okey, yang terakhir sekali Panglima mungkin boleh kongsikan tentang harapan sikitlah, harapan kepada tentera darat. Ya. Saya mewakili Panglima Tentera Darat Lieutenant Jeneral Datuk Seri Muhammad bin Abdul Rahman, ya, dan bagi pihak semua warga Tentera Darat Malaysia. Ya, harapan yang pertama sekali kepada kaum keluarga anggota tentera yang tidak bertugas di perbatasan, merancang balik kampung tu utamakan keselamatan, itu yang pertama.
kampung halaman kita tu tak lari ke mana. Ya, memang dah ada di situ. Sebelum kita lahir, sampailah kita tak ada, dia akan tetap dekat situ. Tidak lari gunung dikejar. Terima kasih. Biar lambat, asal selamat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada semuanya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Tentera Darat Malaysia dan juga Pulaport. Baik, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita tinggalkan salam Ramadan. Perjalanan jauh tak ku rasa, kerana hatiku melonjak sama. Ingin berjumpa sana saudara yang selalu bermain di mata.